Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi di channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jadi untuk hari ini, cikgu akan memberikan sedikit taklimat tentang subjek mata pelajaran elektif Ikhtisas MP Ekonomi SPM. Ya, mungkin ada pelajar-pelajar, terutama pelajar tingkatan 4, tercari-cari maklumat untuk mengetahui serba sedikit latar belakang subjek ini sebelum kamu mengambil keputusan untuk meneruskan mengambil subjek elektif ini di peringkat menengah atas. Okey. Baiklah. Kepada mereka yang pertama kali ataupun belum mengenali cikgu, cikgu bernama Ainun binti Senyum dan cikgu merupakan guru cemerlang ekonomi di SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak, Jerantut Pahang. Okey, jadi sekiranya selepas ini kamu ingin mencari video-video pembelajaran ataupun teknik menjawab subjek ekonomi SPM, bolehlah melawati channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Ya, tertera di sini adalah cikgu punya link URL untuk ke channel YouTube Cikgu Ainun. Ataupun kamu typekan sahaja Cikgu Ainun Senyum, insya-Allah kamu akan dibawa terus ke channel Cikgu Ainun. Ya. Jadi untuk tagline cikgu sentiasa menyematkan dalam hati, sentiasa cuba buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik. Okey? Jadi, cikgu seperti yang cikgu dah sebut tadi, cikgu kini bertugas di SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak di Jerantut Pahang dan cikgu merupakan peserta batch pertama Akademi YouTuber Guru Malaysia. Ya. Okey. Baik, kita teruskan. Jadi insya-Allah hari ini cikgu akan memberi sedikit taklimat tentang subjek MP iaitu Ekonomi SPM. Kod subjek kita adalah 3767. Okey. Untuk pengetahuan semua, subjek ekonomi dan 9 subjek di bawah mata pelajaran elektif Ikhtisas telah pun ditransformasi daripada kurikulum baru sekolah menengah KPSM kepada KSSM iaitu kurikulum standard sekolah menengah mulai tahun 2017. Jadi bermakna subjek MP telah mendahului subjek-subjek lain. Kalau subjek-subjek lain hanya bermula pada tahun 2020. Bermakna subjek MP termasuk ekonomi telah bermula 3 tahun lebih awal. Okey, iaitu bermula pada tahun 2017 di tingkatan 4 dan batch pertama untuk SPM Ekonomi KSSM ialah pada tahun 2018. Okey, jadi kita berbalik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, di mana di bawah falsafah pendidikan kebangsaan kita dihidangkan ataupun salah satu ciri dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM iaitu untuk membentuk 6 aspirasi murid. Jadi KSSM dibentuk sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana setiap murid akan dipastikan mempunyai bukan sahaja pengetahuan tetapi juga kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Okey. Bermakna tadi 6 aspirasi murid bersama dengan kemahiran abad ke-21, perpaduan dan keharmonian kaum dan kemahiran komunikasi akan melahirkan
murid-murid yang mempunyai profil berdaya tahan, pemikir, mahir berkomunikasi, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, prihatin dan juga patriotik. Jadi kalau kita lihat kepada perkembangan kurikulum sekolah menengah, KBSM ataupun kurikulum bersepadu sekolah menengah, KBSM bermula pada 1989, kemudian disemak pada tahun 2003 dan kemudian menjadi kurikulum standard sekolah menengah KSSM 2017 ya. Ini untuk subjek ekonomi ataupun MP. Okey. Jadi, kenapa perlunya transformasi kurikulum untuk sekolah menengah? Okey, jadi sejajar dengan hasrat pendidikan negara, ada beberapa teras jadi di sini cikgu nak highlight kepada 4 maknanya melahirkan yang pertama sekali melahirkan murid yang seimbang. Seimbang bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga rohani, jasmani dan emosi, di mana mereka ini akan menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan setelah bekerja menjadi pekerja yang cukup ilmunya dan bukan setakat itu sahaja, mereka juga boleh memainkan peranan sebagai global player. Maknanya bertaraf dunia. Okey. Jadi transformasi kurikulum KSSM dia terdiri daripada 8 8 dia punya komponen jadi kita tengok sedikitlah sebab kita tak perlu pergi detail tapi sekurang-kurangnya kamu dapat idea Jadi untuk ni kerangka KSSM kita tengok kerangka dia. So kerangka ni dia ada 6 komponen besar jadi terdiri untuk membina insan yang seimbang tadi, perlukan pemikiran yang kritis dan kreatif dan inovatif, di mana pelajar-pelajar ni tadi ataupun semua pelajar perlu kepada penguasaan kemahiran seperti sains dan teknologi, kemudian komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri dan juga perkembangan fizikal dan estetika. Okey? Jadi pembaharuan dalam KSSM untuk dari segi aspek kurikulum termasuklah kandungan. Okey, di mana kandungan kurikulum telah ditambah baik Maknanya ditambah baik macam mana mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa. So maknanya kita kena seiring dengan perkembangan global. Kemudian dari segi pedagogi di mana pendekatan pembelajaran adalah secara mendalam, kontekstual dan berkesan. Dan yang ketiga dari segi aspek pentaksiran di mana perkembangan pembelajaran murid ditaksir secara berterusan. Okey, untuk trend global, ini perkara-perkara yang dititik beratkan. Jadi sebagai contoh, literasi kewangan, computational thinking, pendidikan tanpa sepadan, peningkatan kreativiti, design thinking, kelestarian global dan juga sustainable development. Okey. Dan untuk tanda aras antarabangsa, untuk KSSM kita pakai beberapa penanda aras termasuklah kajian oleh Pearson okey, kemudian kita ada ICH per SD, kemudian CEFR dan juga TIMSS dan PISA ini antara penanda aras antarabangsa yang digunakan untuk membangunkan kita punya kurikulum jadi ini digunakan sebagai contoh CEFR. CEFR ini menjadi rujukan untuk membangunkan kurikulum bahasa Inggeris, TIMSS dan PISA untuk sains matematik. Okey. Jadi KSSM juga
menekankan untuk pembelajaran secara mendalam di mana kemahiran berfikir aras tinggi diaplikasikan melalui pendekatan inquiry di mana pembelajaran adalah berasaskan masalah, berasaskan projek dan membuat secara kaedah pendekatan STEM. STEM ialah Science, Technology, Engineering and Mathematics. Okey, dan juga penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Okey, what is inquiry-based learning? Okey, apa itu pembelajaran berasaskan inquiry? Jadi ada 5 aspek yang dititik beratkan di bawah pembelajaran berasaskan inquiry, iaitu pertama penglibatan, penerokaan, penerangan, pengembangan dan penilaian. Ya, jadi aspek-aspek inilah yang dititik beratkan dalam kurikulum standard sekolah menengah, KSSM. Okey. So, kalau seperti yang cikgu sebutkan tadi, STEM. STEM ialah Science, Technology, Engineering, Maths. Maknanya Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan juga Matematik. Jadi, dia dijadikan sebagai bidang yang terdiri daripada STEM tadi. Ini dia punya bidang lah. Jadi, package laluan pembelajaran yang menawarkan package mata pelajaran elektif STEM dan juga sebagai kaedah pendekatan pengajaran dan pembelajaran mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM. So maknanya unsur-unsur STEM ini perlulah diterapkan sejajar dengan perkembangan teknologi dan juga pendidikan secara global. Okey. Jadi di bawah KSSM juga pelajar-pelajar diperkenalkan dengan kemahiran berfikir aras tinggi di mana tahap pemikiran yang di bawah kemahiran berfikir aras rendah, dia cuma meliputi, memahami dan mengingati. Tetapi bila kita ada kemahiran berfikir aras tinggi, pelajar juga perlu mencapai tahap pemikiran untuk mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey? Jadi di bawah KSSM juga beberapa penguasaan dibuat secara umum di mana pelajar perlu menguasai sehingga ke tahap 6. Maknanya yang terbaik adalah tahap 6 dan ada tafsiran tertentu yang perlu dipenuhi sebelum mereka layak untuk melepasi sesuatu tahap. Jadi bermakna tahap 6 ni ataupun band 6 ni adalah yang tertinggi. Okey. So di bawah KSSM juga kita ada elemen merentas kurikulum EMK. Okey, di bawah KBSM kurikulum bersepadu sekolah menengah, sebelum ini kita ada 5. Ada 5 elemen sahaja. Tetapi di bawah KSSM telah ditambah baik di mana beberapa nilai, kita ada 6 nilai lagi telah ditambah. Ini termasuklah keusahawanan, kreativiti dan inovasi, teknologi maklumat dan komunikasi, pendidikan keselamatan jalan raya, di mana pendidikan keselamatan jalan raya, pendidikan kewangan dan kelestarian global ini disediakan modul khas. Di bawah kelestarian global pula, dia ada 3 komponen iaitu penggunaan dan pengeluaran lestari, kewarganegaraan global dan juga perpaduan. Elemen merentas kurikulum ni bermakna elemen ini akan diajar secara indirect ataupun secara tidak langsung dalam subjek-subjek ataupun mata pelajaran. Maknanya dia akan cross curriculum. Maknanya dia akan dia boleh campur. Maknanya nilai-nilai di semua elemen ni akan dimasukkan dalam semua subjek. Okey? Jadi kalau kita lihat perbezaan KBSM dengan KSSM, di bawah KBSM kurikulum bersepadu sekolah menengah,
kita ada sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran ya sebagai kita punya panduan. Manakala di bawah KSSM, dokumen kurikulum terdiri daripada dokumen standard kurikulum dan pentafsiran iaitu DSKP. Ini beza yang paling nyata lah. Ya. Okey. Jadi kita lihat dahulu mata pelajaran KSSM. Okey, jadi seperti biasa arus perdana ada menengah rendah, menengah atas kan. Okey, pendidikan khas ada kefungsian rendah dan sederhana. Kemudian sekolah agama bantuan kerajaan ada dini dan juga tahfiz. Manakala sekolah seni Malaysia ada menengah rendah dan juga menengah atas. Okey, so dia akan meliputi semua sekali Okey. Jadi untuk mata pelajaran elektif ikhtisas ini sebelum ini dikenali sebagai mata pelajaran elektif teknikal KBSM ini maknanya sebelum 2017. Jadi ini merupakan 10 subjek yang asal ataupun 10 mata pelajaran di bawah elektif teknikal KBSM sebelum 2017 dan telah dijenamakan semula penjenamaan semula, kita rebranding di bawah KSSM. Jadi kalau kamu lihat di sini sebagai contoh teknologi kejuruteraan, dia dikenali sebagai asas kelestarian okey dalam KSSM. Okey. Dan kemudian ekonomi rumah tangga sebagai sains rumah tangga. Dan macam reka cipta masih sama reka cipta, tapi cuma dia punya pengisian dari segi kurikulum dia telah ditambah baik begitu juga dengan subjek TMK sebelum ini kini dikenali sebagai sains komputer dan ekonomi adalah berasal daripada ekonomi asas sekarang menjadi ekonomi, perdagangan menjadi perniagaan, lukisan kejuruteraan menjadi grafik komunikasi teknikal. Okey, jadi itu itu penjenamaan semula. So pelaksanaannya bermula daripada tingkatan 4 2017. Okey. So kalau kita nak lihat kepada ni lebih kurang lah untuk STEM dia ada ini subjek-subjek ni 3 jam seminggu, bahasa 2 jam seminggu, kemanusiaan dan sastra ikhtisas. Okey, so subjek ekonomi dia termasuk di bawah sinilah. Kalau ikutkan 3 3.0 3 jam seminggu, kemudian pengajian Islam juga 3 jam seminggu. Ini kumpulan-kumpulan mata pelajaran. Okey. Jadi kita nak bercakap tentang KSSM untuk MP ekonomi Jadi kurikulum ekonomi KSSM tingkatan 4 mulai tahun 2017. Sebab masih ramai lagi pelajar yang keliru. Jadi maknanya untuk KSSM ekonomi telah pun bermula lebih awal 2017, bermakna format SPM akan sama dengan SPM 2018. Tidak ada pertukaran lah sebab kita dah tukar sebelum itu. Okey. So kalau kita lihat tadi peruntukan peruntukan pembelajaran untuk ekonomi ialah 3 jam seminggu. Okey. Kita lihat dulu objektif MP jadi kalau kita lihat tadi kurikulum teknikal abad ke-21. Sebab itu dia dijenamakan semula. Kemudian keperluan perubahan industri. Sebab itu subjek-subjek MP ni dia ditransform ataupun diberi perubahan lebih awal sesuai dengan keperluan perubahan industri dan juga berasaskan standard antarabangsa. Okey, jadi kita lihat sedikit khas untuk ekonomi asas Jadi ekonomi asas mula diperkenalkan di bawah kurikulum berpadu sekolah menengah pada tahun 1992. Okey, kemudian disemak semula kurikulum ekonomi asas masih di bawah kurikulum bersepadu sekolah menengah tahun 2002 dan 2017 telah dijenamakan semula ataupun telah ditukar kepada mata pelajaran elektif ikhtisas di bawah kurikulum standard sekolah menengah KSSM jadi bermula tingkatan 4 2017. Okey, kita lihat sedikit sinopsis
Jadi cikgu harap untuk pelajar-pelajar yang ada berminat dan berhasrat untuk mengambil ekonomi, kamu boleh lihat ni Jadi ekonomi membantu murid memahami dunia manusia melalui kajian tentang bagaimana sumber yang terhad diurus untuk memenuhi kehendak individu dan masyarakat yang tidak terhad. Jadi ianya digubal dengan tujuan memberikan suatu pemahaman yang teguh mengenai prinsip asas ekonomi, khususnya dalam konteks Malaysia kini, supaya murid dapat berfungsi dengan berkesan dalam menjalani kehidupan seharian. Bermakna, jika sekiranya pelajar-pelajar ni boleh mendapat satu kefahaman yang betul-betul strong ataupun kuat mengenai prinsip asas ekonomi, jadi mereka akan situasi ini akan membantu memberi kesan yang positif dalam kehidupan mereka, sebab ilmu ekonomi juga sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Okey. Jadi melalui pendidikan ekonomi tadi, murid dapat pemahaman yang jelas tentang ekonomi negara serta hubungan antara ekonomi negara kita dengan ekonomi negara lain. Selain daripada menjadikan pemahaman asas ekonomi untuk kegunaan kehidupan seharian, bermakna pelajar-pelajar ekonomi juga akan didedahkan tentang perlu tahu perkembangan ekonomi semasa dalam negara dan juga di serata dunia. Jadi itu adalah lebih kurang sinopsis mata pelajaran ekonomi, di mana nanti kita akan belajar bermula daripada unit isi rumah, terus kepada firma, pergi kepada kerajaan, kemudian kita pergi kepada negara dan juga perdagangan ekonomi antarabangsa. Okey. So, matlamat dia, ekonomi KSSM bermatlamat membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi di samping memupuk nilai murni supaya mereka dapat menyedari dan memahami masalah ekonomi, menghargai sumbangan daripada kegiatan ekonomi serta dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan berkesan dan bertanggungjawab. Ada perkara-perkara penting tadi Okey, tak apa. So kita tengok kalau kita bercakap tentang ekonomi kalau ditanya dengan kamu apa dia ekonomi, sering kamu teringat pasal duit kan, tentang pendapatan, tentang perniagaan, kemudian tentang penggunaan. Penggunaan maksudnya perbelanjaan, kita guna barang, kita kena beli jadi secara keseluruhannya sebenarnya ekonomi ni dia meliputi semua. Tetapi yang paling penting adalah kajian berkaitan bagaimana sumber ekonomi yang terhad akan memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Jadi dia punya basic dekat situ Okey. Maknanya bila kamu belajar ekonomi nanti, kamu kena berfikir secara kreatif. Maknanya kena berfikir secara aras tinggi lah di mana kamu boleh membebaskan cara berfikir kamu. Okay, sebagai contoh, kalau sekiranya ekonomi meningkat, apa kesan dia? Macam contoh sekarang, harga sawit di pasaran dunia meningkat, apa kesan dia? Dan kemudian mungkin dia akan memberi bukan sahaja dari segi pendapatan, tetapi dia akan mempengaruhi perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, so bila dah pendapatan bertambah, of course kita mungkin boleh pergi melancong, kita boleh membeli belah dengan banyak lah kan, sebab kuasa beli kita ada contohnya. Okey, kemudian kita tengok pula apa pula kesannya kalau ekonomi merosot. Macam contoh sekarang daripada pandemik COVID-19 kan, apa yang berlaku. Kamu tengok dekat sini semua orang mungkin ada yang sakit, ada yang hilang pekerjaan
ya, dan berpelbagai masalah lah jadi kita boleh juga kaji dari segi kesan negatif dia. Mungkin ada orang jadi tidak berkemampuan, terpaksa jadi gelandangan dan sebagainya. Ya, kais pagi makan pagi, contoh ada setengah-setengah negara kebuluran, contoh. Itulah, jadi kita akan perkara-perkara inilah yang kita akan belajar dan kita cuba berfikir secara kreatif dan kritis. Okey. Menarik kan? Okey. Jadi untuk dia punya asas, kita akan bermula dengan unit ekonomi yang pertama, iaitu isi rumah. Jadi semuanya bermula daripada isi rumah. Isi rumah kita lah sebagai pengguna. Kemudian baru pergi kepada firma dan kemudian kepada pemerintah, iaitu kerajaan. Jadi kita punya untuk kita punya ekonomi, kita akan bermula dengan yang ini. Unit asas dalam ekonomi ada 3 ni. Okey? Jadi bila daripada 3 unit ekonomi tu, kita tengok pula matlamat. Matlamat subjek ekonomi seperti yang cikgu dah sebutkan tadi. Kita lihat sekali lagi. Okey, pemahaman asas tentang ekonomi mengikut peredaran zaman. Jadi economic crisis, kalau kamu tengok macam sekarang banyak pasal pandemik kan. Pandemik COVID-19 ni dia telah memang telah menjejaskan ekonomi seluruh dunia. Jadi benda-benda itulah yang kita nak cuba fahami. Kemudian dari segi kamu sebagai pengguna tadi, kita sebagai pengguna perlulah belajar untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian macam yang cikgu dah sebut tadi kan, kita ada isi rumah. Okey, isi rumah akan lahir sebagai, maknanya dia berperanan sebagai pengguna, kemudian firma sebagai pengeluar dan pemerintah tadi sebagai kerajaan kenalah bertanggungjawab menyumbang kepada kemajuan negara dalam pada masa yang sama. Contohnya mematuhi syariat Islam sebab negara kita, agama rasmi kita adalah agama Islam, sebagai contoh Okey, jadi kita tengok pula lebih kurang objektif mata pelajaran ekonomi kita. Okey, jadi apa dia? Bila kita nak tahu pasal ekonomi semasa tadi, kita kena prihatin lah dengan isu semasa. Kena tahu perkembangan, kena ambil tahu. Okey, kemudian ilmu yang dibelajar akan diaplikasi di luar kelas dalam situasi kehidupan sebenar. Di mana kita boleh berperanan sebagai pengguna, pengeluar, ahli masyarakat dan warga negara yang bijak, rasional dan bertanggungjawab. Jadi nilai-nilai itu yang kita nak terapkan dan boleh membuat keputusan yang rasional. Jadi membantu dengan kita belajar mata pelajaran ekonomi ini akan membantu untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggungjawab, bukan sahaja untuk kesejahteraan diri tetapi juga keluarga, masyarakat dan negara. Okey? Itu yang penting. Okey. So, di bawah impact ekonomi, kandungan kurikulum kita tingkatan 4 ada 4 bab besar dan tingkatan 5 ada 2. So, bermakna semua sekali ada 6 topik besar ataupun bab lah. Okey, jadi kita tengok seperti yang cikgu dah sebutkan di awal tadi. Jadi kita punya panduan adalah dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ekonomi tingkatan 4 dan juga ekonomi tingkatan 5. Jadi dalam KSSM dia guna DSKP. Berbeza dengan KBSM di mana mereka sebelum ni gunakan huraian sukatan pelajaran dan juga huraian sukatan. Okey. Jadi bermakna semua yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun pengajaran mata pelajaran ekonomi semua akan dirujuk kepada DSKP ini. Okey?
Kemudian untuk buku teks, ini buku teks kita di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya. Jadi untuk subjek ekonomi, buku teks merupakan rujukan terbaik lah. Jika timbul sebarang kemusykilan fakta dalam buku teks, kita akan rujuk semula kepada DSKP. So maknanya DSKP tu yang paling maknanya paling atas lah. Jika berlaku sebarang kemusykilan, akan balik semula kepada DSKP tadi yang ni. Jadi apa-apa kemusykilan tak pasti boleh rujuk DSKP. Okey. Sebab DSKP ni dia bukan meliputi kurikulum sahaja tapi juga pentaksiran Jadi untuk tahap-tahap yang cikgu sebutkan tadi semua ada diterangkan ataupun disenaraikan di dalam DSKP. Okey. Jadi kita tengok sepintas lalu, okey. Jadi cikgu katakan tadi tingkatan 4 ada 4 bab. Jadi kita ada pula kita punya subtopik kecil di bawahnya. Okey. Contohnya kat sini bab 1 kita ada 2 subtopik, bab 2 2, bab 3 ada 3 dan bab 4 ada 4. Okey, di bawah subtopik ini pula kita ada lagi standard pembelajaran yang perlu kita lalui. Okey, nampak macam sikit kan? Okey, di bawah sukatan tingkatan 4 ni kita ada 61 standard pembelajaran. Maknanya yang ni ada lagi anak-anak dia jadi semua sekali ada 61 standard pembelajaran. Okey, di tingkatan 5 pula ada 2 bab sahaja dan kita ada bab 5 3 subtopik, bab 6 ada 4 subtopik dan memandangkan dia cuma 2 bab kan. Okey, standard pembelajaran pun hanya ada 42 lah berbanding dengan tingkatan 4 lebih banyak sebab 4 bab. Okey. Jadi untuk pentaksiran ekonomi ni 3767 ni kamu akan diuji menggunakan 2 kertas kertas 1 kodnya 3767 palang 1 di mana kertas 1 terdiri daripada ujian objektif dan jenis item terdiri daripada 3 jenis juga iaitu aneka pilihan, aneka gabungan dan pernyataan betul salah. Kamu akan diberikan 40 soalan yang wajib dijawab semua dan kertas 1 membawa 40 markah. Masa diberi untuk ujian ini adalah 1 jam 15 minit dan untuk wajaran konstruk 40%, di mana semua standard pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5 akan ditanyalah jadi aras kesukaran 532 dan kamu dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik sebagai alat tambahan. Okey, bagi kertas 2 pula 3767 palang 2 merupakan ujian subjektif yang terdiri daripada respon terhad dan respons terbuka. Okey? Soalan yang diberikan di dalam kertas 2 ada 7 soalan tetapi kamu hanya perlu jawab 5 di mana bahagian A 3 soalan wajib jawab semua 3 soalan. Bahagian B ada 4 soalan, kamu hanya perlu memilih 2 soalan sahaja untuk dijawab. Jadi ini menjadikan bahagian A 3 soalan tadi 60 markah dan bahagian B 40 markah. Kerana setiap soalan membawa 20 markah. Jadi jumlah semua sekali ialah 100. Kamu diberi masa 2 jam 15 minit untuk menjawab dan wajaran daripada 100 akan dijadikan 60%. 40% tadi datangnya daripada kertas 1. Jadi bila ditambah dia akan jadi 100%. Sama juga cakupan konteks meliputi semua standard pembelajaran tingkatan 4 dan 5 dan aras kesukaran rendah, sederhana, tinggi 532
Dan untuk kertas 2 juga kamu dibenarkan menggunakan alat tambahan iaitu kalkulator saintifik. Okey, jadi format tadi secara lebih jelas, lebih kurang macam ni lah. Objektif kertas 1, kertas 2 subjektif. Okey, kertas 1 ada 3 jenis item dia, 40 soalan wajib jawab, 40 markah 1 jam 15 minit. Jadi dia akan jadi 40%, manakala kertas 2 tadi ada item respon terhad dan respon terbuka. Jadi untuk pengetahuan kamu, kertas 2 SPM, ekonomi 3767 palang 2, pelajar perlu menjawab semua dalam kertas soalan. Okey, untuk kertas 2. Okey, kamu akan diberi 7 soalan di mana bahagian A 3 soalan wajib jawab semua, bahagian B ada 4 soalan, kamu akan pilih 2 sahaja untuk menjawab. Jadi jumlah markah 100 dan wajarannya jadi 60%. Okey? Jadi kertas 1 tadi 1 jam 15 minit, kertas 2 2 jam 15 minit. Okey Jadi kertas untuk subjek MP, MP mata pelajaran dan elektif ikhtisas, daripada 10 subjek, subjek ekonomi satu-satunya lah yang tidak ada kerja khusus. Bermakna 9 subjek lain yang cikgu sebutkan sebelum ini semua ada kerja khusus. Tapi untuk ekonomi kita memang bergantung sepenuhnya kepada peperiksaan. Kita ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, jadi kalau sekiranya kamu mengambil bidang ini, kalau kamu kata jadilah nak ambil aliran ekonomi, jadi apa bidang-bidang khusus yang boleh kamu ambil bila kamu keluar ataupun ingin meneruskan pengajian di peringkat lebih tinggi? Sebenarnya ada banyak. Di sini cikgu turunkan beberapa sebagai contoh. Kamu boleh pergi ambil aliran, maknanya ambil khusus-khusus berkaitan dengan hubungan industri, hubungan antarabangsa ataupun perniagaan antarabangsa, dan juga bidang-bidang berkaitan ekonomi, termasuklah ekonomi perancangan dan pembangunan, ekonomi kewangan, ekonomi sumber manusia. Dia ada banyak bidang yang boleh diterokai. Tapi dengan syarat di peringkat SPM kamu kena dapat sekurang-kurangnya kredit, untuk membolehkan ataupun menambah merit untuk kamu melayakkan diri untuk mengambil kursus-kursus di untuk meneruskan pengajian lah di institusi pengajian tinggi. Okey, jadi ada banyak kan, dekat sini ada berapa. Jadi kalau siapa yang minat nak jadi guru ekonomi, bolehlah ambil pendidikan dengan ekonomi. Okey, ataupun kamu nak ambil kewangan Islam. Sebenarnya ada banyak lagi. Jadi kamu boleh, kalau sekiranya kamu berminat, kamu daripada tingkatan 4 ni lah kamu kena ada hala 7. Supaya kamu tahu kamu nak pergi ke mana. Jangan orang kata bila kita ambil subjek tu kita tangkap muat saja sebab terpaksa. Tapi cuba tanamkan minat dan cuba buat matlamat hala 7 kamu untuk kamu InsyaAllah mencapai kejayaan kan. Jadi sebab kita kalau kita tidak ada matlamat, kita benda tu kita tak ada, orang kata kita buat sambil lewa saja kan. Tak seronok. Mesti kena ada target. Okey? Dan ialah untuk kita berjaya kan. Sebab dia kena bermula daripada bawah. Okey. So kita tengok pula kerjaya setelah dah habis belajar. Ini antara contoh kerjaya yang boleh diceburi bersesuaian dengan bidang tu lah. Contohnya kamu boleh jadi penganalisis ekonomi, penasihat ekonomi, ataupun broker saham ikut kepada kursus kamu tadi. Okey, mungkin kalau ekonomi sumber manusia tadi boleh jadi pegawai sumber manusia. Okey, boleh juga jadi pegawai bank, penasihat kewangan, penasihat ekonomi. Mungkin yang minat boleh jadi pengurus insurans, boleh jadi pengurus hotel, boleh jadi pegawai pemasaran, penyelidik pemasaran ataupun pegawai perhubungan awam kan. And then mungkin nak jadi researcher untuk marketing researcher, penyelidik pemasaran, dan boleh jadi
guru ekonomi jugalah macam cikgu dan cikgu-cikgu ekonomi kamu di sekolah. Ya. Jadi cikgu harap dengan penerangan cikgu ni sedikit sebanyak kamu dah nampaklah jalan sikit. Sebenarnya ekonomi dia bukanlah subjek yang susah, ya. Tapi kamu kena minat dan kamu kena ada hala tuju kamu, insya-Allah, ya. Subjek ekonomi sangat seronok sebab kita belajar benda-benda yang memang ada dalam kehidupan kita. Okey? Jadi itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Semoga perkongsian cikgu kali ini bermanfaat untuk kamu semua. Ya. Jadi jika info-info cikgu berikan ini berguna dan bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk like video ini dan share kepada kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Okey? Subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat maju jaya. Bye-bye.